Assalamualaikum, aku Din dari Sarawak. Welcome back to Siaran Puaka. نازلكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترهلوا من بيتنا أناشدكم الله ألا تؤذوا أحد. Okay, welcome back to my channel. Sekali lagi aku Din dan aku horror storyteller from Sarawak. Sebelum aku teruskan ke penceritaan, aku mohon jasa baik korang yang dah subscribe channel aku ini supaya boleh like, komen dan share supaya bertambahlah hashtag Geng Puaka kita ini. Dan kepada yang belum subscribe tu, apa kata korang subscribe dan support channel ini, sebab apabila channel ini berkembang maju esok-esok akan ada perancangan yang akan melibatkan korang sebagai subscribers. Kisah ini aku dapatkan daripada wife aku. Dia diceritakan pula oleh kawan dia. Nini bukan nama sebenar. Nini dan dua anaknya yang berusia 2 tahun dan 4 tahun didapati positif COVID-19 dan dikuarantin di sebuah resort di dalam bilik ini. Nama resort aku tak perlu sebut di sini. Resort ini boleh dikira di pinggir hutan. So Nini dan anak-anaknya dikuarantinkan di resort tersebut selama 14 hari. Aku beri gambaran bilik yang Nini dan anak-anaknya ditempatkan tadi adalah rumah kayu panjang. Bilik-bilik tersusun secara memanjang dan dalam bilik pula, masuk je bilik akan terus nampak katil di sebelah kiri, dinding sebelah kanan terdapat TV dan hujung sekali ada tingkap dan tandas serta bilik mandi. Okey, Nini memang tak terfikir akan berhadapan dengan benda-benda mistik ini kerana keadaan di situ memang ramai orang. Malah bilik kiri dan kanannya didiami oleh doktor dan nurse yang sama positif COVID-19. Nini dan anak-anaknya dimasukkan ke situ agak lewat petang dan Nini juga tak menyangka gangguan mistik ini terjadi pada petang itu juga selepas azan maghrib. Okey, kisahnya terjadi apabila selesai Nini solat maghrib, anak Nini yang berusia 4 tahun mengadu yang bilik itu ada orang. Nini menidakkan kata anaknya itu dengan niat supaya anaknya itu tak merasa takut atau terganggu. Walaupun sebenarnya perasaan Nini memang dah merasakan tak selesa dan meremang. Sehingga pada malam itu, sedang diorang anak beranak tengah tidur, Nini terjaga sebab terdengar orang berlari dalam biliknya. Nini bangun dan lihat jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Dilihatnya anak-anaknya sedang tidur di sebelah. Kalau anak aku tidur, siapa pula yang berlari tadi? Fikir Nini. Nini endahkan perasaan dia pada masa itu dan terus sambung tidur. Gangguan kelibat lembaga hitam ini terus mengganggu Nini dan anak-anak setiap hari sejak mereka dimasukkan ke situ. Tak kira pagi, petang, malam, kelibat ini dikatakan akan lalu lalang di dalam bilik Nini. Bukan hanya anak-anak Nini yang nampak. Dengan Nini sekali pernah tertoleh dan terpandang kelibat lembaga hitam berlari laju terus menembusi dinding. Nini pernah cuba nak tukar bilik tapi tak berjaya kerana pada masa itu kapasiti penghuni di resort itu dah penuh. Nini tak pula ceritakan kisah dia diganggu kelibat ini dengan orang lain, takut dikatakan mengada-adakan cerita. Tapi ketakutan itu memang menghantui Nini, apatah lagi jika malam menjelma nak dijadikan cerita. Seminggu dah Nini berada di pusat kuarantin tersebut. Setiap hari diganggu kelibat hitam. Nini hadap je dulu. Setakat kelibat dan lalu je fikir Nini. Masih boleh bertahan kot. Tapi malam ke-7 Nini di bilik itu, gangguan semakin ganas. Mana taknya pukul 11.30 malam, masa tu Nini dan anak-anaknya sudah tidur, tetapi terganggu dengan bunyi bising. Anak Nini yang berumur 4 tahun yang sedar dulu terus bangunkan ibunya.
kata anak Nini, dalam tandas ada orang. Nini gosokkan mata dan pandang je kat pintu tandas. Pintu tandas terbuka dan Nini sengaja onkan lampu tandas tadi sebelum tidur. Pintu tandas tersebut menghadap ke depan, jadi Nini tak nampak siapa di dalam tandas. Kalau ada orang, mesti nampak bayang, fikir Nini. Tapi sekarang ni, dalam tandas memang ada bunyi orang buka paip, bunyi jirusan air dan kemudian bunyi shower dibuka. Jelas dan kuat bunyinya sehingga akan mustahil jika bunyi itu dari bilik sebelah. Okey, Nini ketakutan sekarang. Siapa pula berani masuk bilik aku dan tengah kita orang tidur pula tu, fikir Nini. Tak boleh jadi ni, aku nak tengok siapa. Kalau orang, aku nak buat aduan dan tukar bilik. Tak selamat bilik ni, fikir Nini lagi. Nini tunjukkan isyarat diam kepada anaknya yang berumur 4 tahun tu, supaya adiknya tadi tidak terjaga. Perlahan-lahan Nini menghampiri pintu tandas dan menjenguk ke dalam. Tiada orang. Malah lantai tandas pun bersih dan kering. Paip semua tutup. Tak ada kesan lepas digunakan. Nini kembali ke katil dan segera tidurkan anaknya semula. Sebelum tu, setengah lampu di dalam bilik Nini sengaja onkan supaya tidak terlalu gelap. TV dibiarkan menyala, cuma dikecilkan suara aja untuk hilangkan rasa sunyi sepi pada malam tersebut. Esoknya, Nini mula bertanya dengan jiran bilik sebelah yang juga seorang nurse. Nini ceritakan semua tentang kelibat dan gangguan lembaga hitam tadi. Alangkah terkejutnya Nini apabila jiran bilik sebelah pun diganggu juga. Malah bilik yang sebelah lagi didiami oleh seorang doktor pun sama juga kena. Malah cerita mereka hampir sama, diganggu kelibat lembaga hitam, berjalan dan mundar-mandir dalam bilik. Dipendekkan cerita, Nini hubungi seorang ustaz melalui video call untuk meminta bantuan. Sepanjang sesi ruqyah melalui video call tu, Nini sedikit tenang. Dia benar-benar berharap lekas-lekas keluar dari tempat tersebut. Tapi belum je habis sesi ruqyah tersebut, bunyi orang berlari muncul dalam bilik tersebut. Nini segera peluk anaknya. Tolong Ustaz, kata Nini. Bunyi berlari itu betul-betul dalam bilik dan di hadapan Nini dan anak-anaknya serta Ustaz yang masih lagi video call tu. Bunyi orang berlari itu berlega dalam bilik ke hulu dan ke hilir dan akhirnya menuju ke tingkap. Dan apa yang lebih memeranjatkan lagi, secara tiba-tiba langsir di dalam bilik Nini terselak dengan sendiri, sedangkan tingkap masih tertutup. Ustaz selesaikan ruqyah tersebut dan kemudian meminta Nini tunjukkan seluruh ruang dalam bilik. Selesai je Ustaz terus terangkan yang di dalam bilik ini sememangnya ada penunggu. Malah di resort tersebut secara keseluruhannya memang terdapat ramai makhluk yang mengganggu. Apatah lagi tapak resort tu di pinggir hutan dan ladang. Ustaz hanya meminta Nini bacakan Al-Quran setiap selesai solat dan putarkan surah-surah setiap masa, even semasa tidur malam. Oleh kerana resort tu kawasan kuarantin, Ustaz tak boleh buat apa-apa, cuma dapat berdoa dari jauh. Nini turutkan saranan Ustaz sepanjang berada di situ, walaupun Nini solat dan baca Al-Quran serta putarkan surah-surah. Gangguan kelibat lembaga hitam ini sekali-sekala tetap mengganggu Nini. Sehinggalah Nini dan anak-anaknya dibenarkan pulang. Betapa leganya hati Nini. Tak pernah dia merasakan tekanan dan ketakutan sebegitu dan diganggu puaka resort tersebut selama 14 hari. Kalau korang macam mana geng? 14 hari stay dengan puaka. Okey, itu cerita pertama bagi episod kali ini. Korang yang dah subscribe tu harap bolehlah share ke kawan-kawan ya. Dan bagi korang yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan bell notification. Tolong support channel Seram dari Sarawak ni. Dan juga korang yang ingin menghantar cerita seram, hantarkan ke email di bawah ni, atau semak di description video untuk info link bagi semua social media siaran puaka.
Cerita kedua pendek je, tapi berlaku di tempat yang sama, cuma kali ini berlaku kepada sahabat aku yang nak dinamakan sebagai Mr. R. Mr. A pula ditempatkan di dalam dewan atau hall yang besar selama beberapa hari dan terpisah dengan isteri dan anak-anaknya. Cuma sehari sebelum keluar baru dia dapat ditempatkan di bilik isteri dan anak-anaknya. Okey, berbalik kepada dewan dan hall tadi, seperti tempat lain, kesemua yang di kuarantin ni ditempatkan secara bersama dalam satu hall dan ataupun dewan, dan secara automatiknya berkongsilah tandas. Nak dijadikan cerita pula, tandas pula berada di luar dewan atau hall dan betul-betul berbelakangkan hutan. Ditambahkan lagi jarak hall ke tandas punyalah jauh sehingga 60 meter. So korang kalau nak tercirit tak sampai ke tandas, confirm dah bersepah tengah jalan. Mr. A ni pula pada satu malam tu secara tiba-tiba tersedar dari tidur. Agak-agak dalam jam 2:30 pagi macam tu, dia sakit perut, memulas sangat katanya. Tanpa fikir apa-apa, dia berjalan keluar menuju ke tandas. Dan nak dijadikan cerita pula, suasana teramat sunyi, tak ada langsung kelibat orang lain, hanya Mr. A ni je jalan sorang-sorang sampai ke tandas tersebut. Kata Mr. A, secara tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi tak reti bahasa tiba-tiba lalu dari belakang Mr. A dan melewati beliau ni. So dia terasalah angin tu, angin apa ni? Tiba-tiba aja fikir Mr. A. Okey, dia tak indahkan angin tersebut sebab apa yang lebih penting adalah hajat yang dah hujung-hujung tu tadi. Sampai je di dalam tandas, Mr. A jenguk ada 6 kubikel tandas yang semuanya terbuka sebab tak ada orang. So dia masuk terus ke kubikel pertama, tanpa berlengah terus selesaikan hajat yang terpendam memulas dari tadi itu. Sedang Mr. A nak selesaikan hajat tadi, tiba-tiba dari bawah pintu kubikel tandas beliau ni, dia ternampak ada bayang-bayang lalu di depan tandas yang dia gunakan ke arah kubikel tandas seterusnya. Apa yang lebih menghairankan lagi, tiada bunyi langsung orang berjalan ataupun bunyi selipar, cuma bayang je yang lalu. Mr. A bingung sekejap, siapa pula berjalan ke tandas tak pakai selipar? Oleh kerana sifat ingin tahu ni menebal dalam diri Mr. A, dengan belum cebok dan separuh bugil, Mr. A ni terus buka pintu dan jenguk ke arah tandas lain. Semua pintu tandas terbuka dan fikir Mr. A mustahil ada orang masuk tandas tak tutup pintu. Mr. A masuk balik dan terus tutup pintu, bersihkan diri laju-laju. Selesai je dia terus keluar dan berjalan jenguk ke semua tandas tadi. Semua tandas tadi sah, tak ada orang lah. Siapalah yang lalu tadi? Takkanlah sekejap benar dia guna tandas dan hilang gitu je? Mr. A tertanya-tanya. Dipendekkan cerita, setakat tu gangguan di tandas tadi. Mr. A tak lama juga di kuarantin masa tu, dalam seminggu je katanya. Menurut dari sumber lain, kebanyakan orang yang di kuarantin di hall tadi memang akan guna tandas tak lewat selepas 10 malam. Semua akan siap-siap buang semua yang patut dan tak ada siapa yang berani ke tandas malam-malam sebab tandas tu tengok je pun dah menyeramkan. Okey geng, selesai dah percintaan aku mengenai di kuarantin dengan puaka kali ini. So korang yang dah subscribe, sekali lagi aku mohon untuk like, komen dan share video ini untuk tanda sokongan korang dengan siaran puaka #gengpuaka. Dan kepada yang baru jumpa channel aku ni, aku harap korang bolehlah subscribe channel siaran puaka aku ni, kerana pada masa akan datang akan banyak lagi perancangan yang aku rancang dan mungkin akan melibatkan semua subscribers. Okey, jaga diri korang, jaga kesihatan, patuhi SOP #gengpuaka. Assalamualaikum dan ciao.